السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 70, baris 4 daripada atas. Wa qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dan seyogia bahawa lebih kuat takut daripada harap selama ada ia mengerjakan dosa. Adapun orang yang taat yang tiada ada maksiatnya, maka seyogianya sama banyak oleh takutnya dan harapnya. Jadi sambung kitab yang terakhir, bahagian yang terakhir, jadi sifat yang kedua, iaitu al-khawf, takut. Maka dia sambung perbahasan berkaitan dengan al-khawf war-raja, takut dan juga harap. Jadi dia kata dulu bahawasanya orang yang melakukan taat ni tidak boleh terlalu lebih pada raja, harap. Dan orang yang melakukan maksiat tidak boleh lajak sampai takut, sampai tahap berputus asa. Maka hari ini dia sambung pula, kata dia, dan seyogia semestinya, seyogia semestinya bahawa lebih kuat takut, lebih kuat mana lebih tinggilah takutnya itu daripada harap, bila selama ada ia seorang mengerjakan dosa. Tu. Jadi sekarang ni apabila seseorang ini buat dosa, dia ada dua huraian. Satu, tidak dianjurkan untuk kuat takut dia, iaitu dari sudut kalau sampai tahap putus asa, tu tak boleh. Tapi kalau kuat takutnya itu dengan makna ketika dia buat maksiat, kalau dia takut menyebabkan tinggal maksiat, itu dituntut. Tapi kalau takut tu sampai tahap dia berputus asa pada rahmat Allah Ta'ala, sedangkan Allah Ta'ala sebut wala tayasu min rahmatillah, jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Maka ketika itu takut ketika buat maksiat, bukan ketika buat maksiat, setelah buat maksiat, takut dia itu sampai tahap putus asa untuk bertaubat, itu tidak boleh. Maka ketika itu dia perlu lebih tinggi dan lebih kuat dari sudut ar-raja, harap. Sekarang ni dia buat dosa dan dia kuat ke arah takut, supaya apa? Supaya dia dapat elok daripada maksiat, ataupun dia berhenti daripada sedang melakukan maksiat, ataupun dia itu akan menyebabkan taubat kepada Allah, seperti mana kita bahas sifat yang pertama, sifat mahmudah dulu, iaitu taubat. Yang mana Syekh Qadir kata dulu, taubat itu hasil daripada takut kepada Allah. Jadi kalau dia tak takut pada Allah Ta'ala, tidak akan hasil taubat. Maka dia bila takut pada Allah Ta'ala akan hasil taubat. Taubat yang betul-betul taubat lah, dia panggil taubat nasuha. Itu kita dah bincang pada bab yang pertama, kitab yang ketiga.
Kata muallif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, adapun orang yang taat yang tiada ada maksiatnya, maksiat tak ada lah. Jadi maksiat ni boleh jadi sama ada dosa kecil atau dosa besar. Jadi maksiat ni bukan untuk dosa besar saja, dosa kecil pun masuk sekali. Sebab kita dah bincang dulu, kalau dosa kecil itu dipandang remeh, maka automatik jadi dosa besar. Jadi dosa kecil itu pun maksiat jugalah. Kecil besar tu dari sudut ulama fiqh nak hukum seseorang itu adil ataupun tidak sahaja. Bukan dari sudut kita ni boleh pandang rendah, kecil saja, besar saja, bukan. Nak hukum adil situ. Adil ni sebab apa? Sebab kita nak jadi saksi, saksi anak bulan, saksi zina, saksi nikah, macam-macam saksi di mahkamah. Jadi antara sifat yang perlu ada pada seorang saksi ialah adil. Jadi macam mana nak tahu adil tak adil? Tu yang dia buat kategori dia. Tak pernah tidak melakukan dosa besar langsung, tidak melakukan dosa kecil berterusan. Jadi mulalah daripada tu terbit istilah dosa kecil, dosa besar. Dosa besarnya bila sebut dalam Quran dan hadis ada larangan serta siksa. Kalau ada larangan tapi tak ada siksa, tu dosa kecil. Tu dia punya alamat dia lah. Ulama sebut dalam kitab Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah dalam Al-Kabair. Ulama yang menghimpunkan dosa-dosa besar sahaja. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, jadi orang yang buat taat tak ada maksiat ni, maka seyogianya sama banyak oleh takut orang taat dan harapnya. Mana apa? Janganlah orang yang taat tak buat maksiat ni dia terlalu harap. Bila terlalu harap, makna dia berasa lega, dia berasa selesa, dia berada di zon selesa. Dia ingat dia akan masuk syurga adalah kalau zon selesa ni. Tidak. Orang yang buat taat boleh jadi maksiat dengan sebab hati. Orang yang maksiat zahir memang maksiat lah, tapi hati dia belum tentu dia tu nak buat, belum tentu dia tu melekehkan maksiat dia. Boleh jadi dia sedar dia buat maksiat, tapi itulah dia tak nak tahan. Dia buat juga maksiat, tapi dia sedar diri dia buat maksiat. Hati dia masih lagi teringat Allah Ta'ala, tapi itulah dia tidak dapat menahan nafsu sehingga dia buat maksiat, mencuri dan sebagainya. Kita yang ahli taat pula belum tentu bebas daripada maksiat. Boleh jadi maksiatnya, tapi maksiat dalam hati. Dari sudut kita buat kerja, kita buat amalan itu kerana ada benda lain, maka terbitlah tidak ikhlas, riya, takabur, sum'ah dan sebagainya. Itu pun maksiat juga. Itu juga maksiat ijma' ulama. Bukan setakat mencuri berzina saja. Mencuri berzina tu itu maksiat zahir. Kalau yang hati ni maksiat batin. Maksiat batin pun tidak ada khilaf haram dia. Cuma kalau ada khilaf pun dosa besar atau dosa kecil saja. Tu kalau khilaf dari sudut maksiat batin lah. Tapi ijma' kata dosa. Seperti Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, khalifah yang kedua lah selepas daripada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata ia, ya Sayyidina Umar, jika diseru hendaklah masuk syurga segala makhluk, contoh apa ni? Contoh kalau orang yang taat ni, yang tak buat maksiat ni, dia punya hati dia rajak dan takut tu sama. Mana yang kita boleh dapat contoh daripada takut dan harap tu sama? Ni perkataan Sayyidina Umar. Dia kata, jika diserunya seorang hendaklah masuk syurga sekalian makhluk kecuali seorang laki-laki. Mana seorang laki-laki ni jangan masuk syurga. Niscaya aku takut bahawa adalah aku demikian itu laki-laki. Ini dari sudut takut, dari sudut al-khawf. Dia kata, kalaulah nanti di akhirat Allah Ta'ala seru semua orang masuk syurga kecuali seorang, maka aku takut aku yang seorang tu. Jadi ada khauf. Satu. Dan jika diseru hendaklah masuk api neraka oleh sekalian makhluk kecuali seorang laki-laki, niscaya aku harap bahawa adalah aku demikian itu laki-laki. Ini dari sudut ar-raja, harap. Jadi dia balance 50-50. Tidak terlalu dia confident sampai jadi ahli syurga, walaupun Sayyidina Umar ni orang yang telah dijamin syurga.
Sayyidina Umar top 10 sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya hadis yang sahih, tak ada khilaf. Kita tak ada nama disebut Nabi, tak disebut dalam Quran. Jadi kita ni boleh jadi ahli syurga, boleh jadi ahli neraka, wal'iyadzubillah. Jadi kita macam mana? Kita kena ada khauf dan raja bersamaan. Kalau kita ni ahli ta'at lah, masing-masing ukur sendirilah. Aku ni ahli ta'at ke ahli maksiat, masing-masing tahu. Cuma kita ni kata kalau dia ni ahli ta'at bukannya maksiat, maka dia perlu berlaku seperti mana Sayyidina Umar. Sayyidina Umar takut kalaulah aku seorang laki-laki yang tak masuk syurga, dan aku juga mengharapkan dalam masa yang sama kalau diseru semua orang masuk neraka kecuali seorang, aku mengharapkan akulah orang lelaki yang tak masuk neraka tu. Jadi dia dalam masa yang sama dia mengharapkan masuk syurga, dalam masa yang sama dia tak mau masuk neraka. Mana dia bersamaan antara khauf dan raja, takut dengan harap pada Allah Ta'ala. Itulah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala dalam kitab Hikam dia. Apabila seseorang beramal, mestilah dia ada al-khauf dan ar-raja. Al-khauf dari sudut aku takut kotlah amalan aku tidak diterima dengan sebab kekurangan yang kita buat dalam ibadat kita. Tapi dalam masa yang sama ar-raja, iaitu mudah-mudahan dalam masa yang sama aku sudah bersungguh-sungguh melaksanakan ibadat, mudah-mudahan Allah terima. Jadi dalam masa yang sama kita beramal itu ada takut dan ada ar-raja. Ada takut dan ada harap, ada khauf dan ada ar-raja. Itu disebut oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam Athaiyah dia. Kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, dan adapun apabila hampir ia seorang akan mati, maka bermulalah harap dan baik sangka dengan Tuhan tu lebih utama baginya, bagi orang yang nak mati. Orang yang hampir mati dia panggil nazak. Nazak tu lah. Kalau bahasa Arab naz'un ataupun naza'a. Dia punya panggil apa? Istilah dia nyawa-nyawa ikan dah. Nak cabut tak cabut je. Hampir mati. Jadi ketika itu ada ulama menyebutkan amalan, contohnya Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah dalam kitab Nurul Zalam. Dia kata siapa yang membaca Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas itu ketika dia sakit sehinggalah dia mati. Sakit yang nak mati lah, bukan sakit penipala ya. Sakit yang nak mati, dan dia tahu kata sakit ni menyebabkan dia ni boleh mati, on the way nak mati dah. Maka dia pun baca Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas berulang-ulang kali sampailah dia mati. Maka orang ini tidak akan dapat fitnah kubur, bebas daripada fitnah kubur, bebas daripada soal mungkar nakir. Tu salah satu amalan je lah. Tu kalau ketika kita sakit dan matilah. Belum tentu semua orang akan mati dalam keadaan sebelum tu adalah sakit dan mati. Belum tentu. Kadang-kadang mati terkejut. Tak ada apa-apa, sakit apa tak mati. Jadi tak semua orang berpeluang tahu bila dia mati. Jadi kalau orang yang nazak tu dia tahu dah dalam diri dia memang aku nak mati dah hari ni. Ataupun orang yang ada penyakit yang mana doktor kata ada peluang nak mati. Nak mati akan datang sebulan dua contohnya. Walaupun dia tu bukan penarik nyawa pun, Allah Ta'ala yang tarik nyawa, tapi dari sudut kajian dia dan apa yang dia berubah begitulah. Maka kita pun tahulah kita nak mati lah. Jadi tak semua orang Allah Ta'ala rezekikan untuk dia tahu bila nak mati. Jadi boleh tiba-tiba mati terkejut, boleh tiba-tiba mati dalam keadaan kita tahu nak mati akan datang pun boleh juga. Sebab itu antara amalan yang menyebabkan elok daripada mati terkejut ialah sebelum tidur baca 21 kali bismillah. Baca penuh lah. Bukan bismillah bukan. Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Tu amalan ulama beri. Tu disebutlah kitab Ghayatul Muna Syarah Safinatin Najah. Tu adalah hadis amalan ulama. Dia buat kajian tajribah, dia panggil berkesan. Elok daripada mati terkejut mana mati dalam tidur. Elok daripada kebakaran berlaku ketika kita tidur. Elok daripada mencuri masuk ketika kita tidur dan sebagainya. Apa-apa gangguan lah ketika kita tidur tu.
Tu amalan ulama. Ada juga hadis Nabi SAW yang beri doa-doa tertentu ketika nak tidur untuk elok perkara-perkara yang tidak diingini pun ada juga. Jadi boleh berlaku. Nak pakai hadis yang doa boleh. Yang kita baca Allahumma bismika ahya wa amut tu doa tidur. Yang amalan ulama pun boleh. Bukannya mana kata kita ni sudah meninggalkan amalan Nabi SAW sebab utamakan ulama. Tu cakap tak betul itu. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala disebutlah kitab Fathul Mu'in, apabila hadis Nabi SAW menunjukkan bahawasanya Nabi SAW sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Rakaat pertama qul ya, rakaat kedua qul huwallah. Maka selepas pada tu ulama bahas pula ada kelebihan membaca rakaat pertama alam nashrah, rakaat kedua alam tarakai. Maka amalan ulamanya ialah alam nashrah, alam tarakai. Amalan Nabi SAW qul ya dengan qul huwallah. Jadi macam mana? Adakah kalau kita baca alam nashrah, alam tarakai itu menyebabkan kita meninggalkan apa yang Nabi SAW buat? Maka Imam Nawawi kata afdalnya campur. Habis cerita. Rakaat pertama baca alam nashrah qul ya, rakaat kedua baca alam tarakai qul huwallah. Selesai masalah. Tak ada Imam Nawawi kata ni amalan ulama ni bid'ah, tak ada. Dia ada orang ni amalan ulama dia tak boleh, dia mesti daripada hadis sahih juga. Heran sungguh. Imam Nawawi pun tidak begitu. Jadi Imam Nawawi tidak cepat membid'ahkan, walaupun dia ada membid'ahkan sebahagian amalan yang memang hadisnya maudhu'. Contohnya ialah sapu tengkok. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Majmu' dia kata bid'ah sebab hadisnya hadis maudhu' bagi dia. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala pula sapu tengkok sunat. Bagi dia itu hadis yang tidak maudhu'. Jadi hadis maudhu' tak maudhu' ni dia masih berlaku khilaf. Dia ada maudhu' palsu yang ittifaq sepakat ulama palsu, ada yang tak sepakat, ada yang kata palsu, ada yang kata dhaif. Jadi penghukuman hadis sahih, hasan, dhaif, maudhu' ni dia ijtihadi, dia benda yang ijtihad ulama, bukannya qat'i. Kalau sampai tak ada seorang pun ulama yang kata hadis itu hadis yang sahih, semuanya maudhu' belaka, memang maudhu' sungguh. Tapi kalau ada sebagian kata maudhu', ada sebagian kata la asla lahu, tak ada asal, ada sebagian kata dhaif. Pada tu tidak boleh kita hukumlah orang nak pakai pandangan yang katakan dhaif. Sebab ada khilaf. Macam mazhab Fiqh lah. Mazhab Syafi'i berkurut, mazhab lain tidak berkurut. Jadi kita berkurut tak boleh marah orang tak berkurut. Saya pergi Mekah bawah tu imam tu. Apa? Sebab dia tak berkurut. Tak boleh sebab dia bukan mazhab Syafi'i. Yang orang yang tak berkurut pula tak boleh pula hantar orang yang berkurut. Sebab apa? Sebab khilaf. Khilaf dari sudut hukum. Ni pun sama juga hadis, khilaf dari sudut taraf hadis. Sekarang ni orang yang berpegang dengan satu pandangan ulama terhadap satu taraf hadis, dia pun bantai orang yang mengambil pandangan ulama yang mensabitkan taraf hadis yang lain daripada dia. Itu masalah. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, jadi sekarang ni nak mati. Bila nak mati, kenapa dia lebih banyak kena harap pada Allah Ar-Raja supaya tidak berjangka, supaya orang yang nak mati tu tak sangka kata dia ni mati su'ul khatimah. Sebab apa? Sebab mati ni sakit. Jadi takut kita mikir waktu nak mati sakit tu, aku sembahyang dah rosak dah, buat apa sakit mati tu memang sakit pun. Baiklah lagu mana pun, kalau kita rasa hak tu sakit, tu paling slow tu. Kalau kita beriman lah. Mana kalau orang kafir lagi jahat lagi. Kita slow. Sebab tu kena husnuzan dengan Tuhan ketika kita nak mati. Jangan su'uzan dengan Tuhan, kata aku ni masuk neraka dah. Jangan masuk neraka sungguh. Tu ketika nak mati, tak ada dah kena buka kitab, tak ada dah. Sekarang ni kena tahu. Jadi sehari nak mati, contohnya bukan sakit, husnuzan dengan Tuhan. Ni sakit memang sakit biasa, bukan sakit sungguh. Bukan sakit yang macam orang kafir tu. Kena husnuzan tu, kata harap ataupun ar-raja lebih utama. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu riwayat Imam Ahmad, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah daripada Jabir radhiyallahu taala anhu.
la yamutanna ahadun minkum illa wahwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala. Arti firman Allah Ta'ala, jangan mati seorang kamu pada satu kelakuan daripada segala kelakuan, melainkan pada kelakuan membaikkan ia seorang akan sangka dengan Allah Ta'ala. Kena husnul dhan. Bukan setakat nak mati saja, bahkan ketika sekarang ni hidup sekalipun kita kena husnul dhan. Kalau kita ditimpa bencana, ditimpa benda tak elok dan sebagainya, kita kena husnul dhan. Kata ada benda hikmah sebaliknya, baru tenang hati. Itu cara orang belajar. Ni kena musibah kalut, sakit kalut, susah hati. Jangan tak susah hati ya, bukan maksudnya tak susah hati tu tak payah pergi doktor tu, bukan. Doktor tu usahalah, makna tak gelisah sangat. Kita tahu siapa yang beri sakit. Tu cara orang belajar dengan orang tak belajar. Orang yang tak belajar sakit sikit, kalut dia. Ada masalah sikit, serabut dia. Kita kalau ada masalah serabut juga, tapi taklah seserabut orang yang serabut sungguh tu. Sebab kita tahu siapa yang beri kita masalah tu, siapa yang beri kita ujian tu, Allah Ta'ala, untuk beri pahala. Kata musannif rahimahullah Ta'ala, dengan Allah Ta'ala, dengan bahawa harap ia seorang akan rahmat dan maaf daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni yang lepas tarawih kita duk baca mohon ampun, mohon maaf tu. Lepas tarawih 2 rakaat, 4 rakaat tu imam duk baca, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Tuhibbul afwa, kamu ni suka memaafkan, fa'fu anna, maka maafkanlah kami. Tu apa kali ulang tu tarawih tu. Tiap hari duk ulang. Sebab apa? Sebab kita berada di bulan Ramadan, bulan yang mulia, maka bulan dia mustajab doa. Jadi memang kita nak keampunan Allah Ta'ala di akhirat nanti. Kalau tak sekarang pun waktu mati, kalau tak waktu mati pun waktu akhirat sana. Jangan taruh langsung sudah. Tu kerana pada ketika hampir mati itu tiada ada faedah bagi takutnya seorang, tak ada faedah langsung. Bila dah mati tu tak ada faedah dah nak takut tu tak ada dah. Waktu tu dia suruh harap lebih, nak takut punya dah sampai tenggorokan dah dia punya roh, tinggal nak mati. Waktu tu taubat tak kira dah tu. Nak takut macam mana, nak taubat tak ada dah, tak kira dah. Maka di situ kita hanya boleh mengharap daripada rahmat Allah Ta'ala dan redha dia. Dan bahawasanya harap itu menyalahi ia harap akan cita-cita. Dia bezakan pula, harap ni, cita-cita ni azam lah. Kalau harap ni dia panggil at-tamanni kalau bahasa Arab. Makna dia tu, saya akan sebut juga, harap ni makna dia mengharapkan sesuatu tanpa usaha. Kalau cita-cita ni dia mengharapkan sesuatu tapi usaha. Tu beza dia. Maka dia kata, beza dia apa? Dengan bahawasanya harap itu bergantung hati dengan yang digemari pada hasilnya pada masa yang akan datang, serta berusaha ia seorang pada sebab bagi hasilnya. Terbalik Jadi harap ni ialah orang yang nak hasil, orang yang nak tuju satu hasil, dalam masa yang sama dia berusaha untuk dapat hasil itu. Tu orang yang mengharap. Makna apa? Makna dia buat kerja sambil tawakal. Bukannya dia tawakal sok-sok kerja tak buat, tak jadi. Nak belajar masuk peperiksaan tak belajar, lepas tu tawakal tak jadi. Tu dia panggil orang yang cita-cita, dia panggil at-tamanni. Cita-cita di sini makna at-tamanni lah. Kalau dia takdirkan harap gitu, makna harap ni benda bagus, iaitu dia tu mengharapkan sesuatu hasil, dalam masa yang sama dia berusaha. Dia mengharapkan dia lulus dengan cemerlang, dalam masa yang sama dia belajar. Tu dipanggil harap. Beza dengan cita-cita. Sebelum tu dia bagi contoh. Seperti mereka yang menajak ia seorang akan sawah, pajak sawah, dan menanam ia seorang padanya pada sawah akan padi. Maka diharap ia seorang akan mendapat padi pada ketika mengetam, pada ketika nak ambil padi tersebut jadi berah.
Tu dia panggil cita-cita mana? Mengharapkan hasil dalam keadaan dia berusaha untuk mengharapkan hasil, iaitu dia pergi tanam. Jadi kalau kita nak padi, kita nak berah tapi tak tanam contohnya, ataupun tak beli berah, pas sudah berah tak ada dalam rumah. Jadi kalau kita nak berah, kita pergi beli. Tu usaha serta ada harap. Aku pergi start motor ni nak pergi beli berah, aku harap adalah dapatlah berah tu, dapat sungguh. Tu harap yang serta usaha. Kalau duk harap saja berah di rumah tanpa kita start motor pergi beli, tak jadi pas sudah. Duduk saja. Memang Allah Ta'ala yang beri rezeki, bukan yang golek atas langit berturun gitu. Itu kan, itu boleh, tapi kat syurga kat dunia ni kena ada usaha sikit. Memang Allah Ta'ala beri rezeki, kena ada usaha. Dia dalam tasawuf ni dia ada maqam asbab, maqam tajrid. Kalau gaji tak tasawuf tinggi sikit, dia ada bahas tu, maqam asbab dengan maqam tajrid. Maqam asbab ni maksud dia rezeki kita ni masih lagi bergantung kepada usaha. Dengan makna kalau kita ni maqam asbab, kita tak boleh pergi kepada maqam tajrid. Maqam tajrid ni dia tak usaha tapi memang dapat rezeki. Jadi kita ni kalau passion hati kita maqam asbab, masih berharap pada kerja dan juga usaha untuk dapatkan rezeki, memang kena pergi ke situ laluan kita. Jangan pergi ke tajrid. Tak bentanglah tajrid ni ahli tasawuf lambak tajrid, kita pun tajrid lalah tak makan apa, tak jadi. Beza kalau hati kita ni dah maqam tajrid. Contohnya tunggu pondok, dia tak kerja. Contoh ada sebahagian tak kerja, ada yang kerja, ada yang sebahagian tak kerja. Tapi mari semua orang bagi. Bagi berah lah, bagi makan lah, bagi pitih lah. Dia tak minta pun. Tapi beri. Tu maka dia ketika itu maka tajrid. Memang dia serah bulat-bulat rezeki dia kepada Allah dan memang berlaku. Tu Baba Ismail sepanjang cerita lah. Pondok-pondok kat petani tu, bajaknya tunggu Baba tak kerja tapi rezeki bagi. Orang nak beri berah beri, orang nak bagi piti beri, tak minta pun. Tak minta sesal pun beri juga sebab Allah Ta'ala beri. Tu maqam tajrid, mana dia bebas daripada sebab-sebab rezeki. Tapi kita ni yang masih lagi hati kita berkait dengan sebab-sebab rezeki, kena pergi carilah. Kalau kita nak pergi ke tajrid, kita nanti tak selesa, tak isu uzzar dengan Tuhan pula. Mana pula aku tak dapat rezeki pas tadi ni, aku mayang dah pula. Kita bukan maqam tu, kita maqam asbab. Maka caranya asbab lah, pergi cari kerja, pergi buat kerja, dapat duit, dapat sara hidup. Tu cara kita. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, cuma dia jangan bergantung sangat kepada rezeki sampai lupa Tuhan pula. Tu lain lah, tu tak jadi tu. Memang kita akan mengharap kita dalam hati kita ialah rezeki itu Allah Ta'ala punya. Cuma jangan sampai tahap usaha-usaha, kerja-kerja sampai lupa habis rezeki itu hak Tuhan. Sampai kita mengharapkan memang usaha itulah yang menyebabkan rezeki tak ada. Habis gitu. Kemudian kata mu'alif rahimahullahu ta'ala, batu dalam bab rezeki ni dia kata yakin dalam kitab fiqh. Contoh dalam bab munakahat, dalam bab nikah kahwin. Dalam bab nikah kahwin dia ada nafkah zahir, nafkah batin. Nafkah zahirnya ada pitih lah dalam ceritanya. Maknanya dia boleh beri makan, dia boleh beri belanja, dia boleh beri ubat, dia boleh beri barang-barangan kepada isteri dia. Sekarang ni kalau orang ni tidak ada nafkah zahir, tak kerja contohnya, ataupun kerja tapi tak mampu sara hidup, dan dia mampu nafkah batin, jadi orang ni makruh bernikah. Tapi kalau sampai tahap dia tu tidak boleh menahan syahwat dia, terpaksa juga menikah, tapi sekarang ni pitih tak ada, maka kitab-kitab fiqh sebut nikah juga. Lepas tu rezeki, fatawakkal ala Allah. Tawakal kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala beri. Kerana Allah Ta'ala tidak akan miskinkan orang yang bernikah. Dan memang berlaku sungguh lah. Tanya lah orang-orang yang berpengalaman tu. Itu kitab fiqh sebut tahap tu. Sebab kitab fiqh dia punya illah, dia punya sebab itu biasanya hukum zahir, tiba-tiba dia boleh kata tawakal ala Allah dalam rezeki. Hebat tu. Asalnya hukum makruh nikah tu sebab tak ada duit lagi, ataupun duitnya kurang. Tapi disebabkan syahwat dia tu dah bagaimana, fitnah syahwat tu dah berlaku atas dia sehingga berhajat kepada nikah lah.
Tu rezeki akan datang. Macam mana nak tahu? Rezeki yakinlah habis kita. Tu kena belajar tauhid tu. Supaya yakin kita yakin sungguh. Cuma je lepas nikah tu tahulah rezeki Allah Taala, carilah kerja tu. Rezeki Allah Taala duduk situ rumah tak jadi. Kata Mu'alif rahimahullah ta'ala, seperti mereka maka Arab ni, dan bahwasanya cita-cita itu bergantung hati dengan yang tersebut dengan tiada berusaha pada menghasilkan yang digemari itu. Kalau cita-cita pula dia hanya harap tapi tak ada usaha. Dia nak ada anak tapi tak kahwin, tak jadi. Dia nak ada beras tapi tak start motor pergi kedai, tak jadi. Tu. Dia nak dapat duit tapi tak kerja, tak jadi. Tu. Dia nak dapat ilmu tapi duduk rumah, tak jadi. Dia kena usaha. Walaupun Allah Ta'ala boleh beri belakang tanpa belajar pun, tanpa cari rezeki pun, boleh beri duit, boleh beri ilmu, tapi di atas jalan usaha dulu. Kita usaha nak 1,000, Allah beri 2,000. Tu rezeki. Tu rezeki sungguh tu. Rezeki yang barakah. Kita cari ilmu, nak ilmu satu je, dia bagi 10. Tu dia panggil selepas daripada usaha, Allah Ta'ala beri lebih daripada apa yang kita usahakan. Tu yang kata rezeki Allah Ta'ala beri. Kita cari 10, dia beri 100. Kita cari RM1, dia bagi 10. Tu seperti mereka yang mencita-cita ia mereka akan mendapat padi dengan tiada menanam padi. Tak ada. Dah dapat padi tapi tak ada, tak jadi. Atau mencita-cita ia mereka akan mendapat anak dengan tiada ia seorang berkahwin, tak jadi juga. Nak kahwin, boleh tak dia tu tidak kahwin tapi dapat anak? Boleh. Sayyidatina Maryam alaihissalam beranak Nabi Isa alaihissalam, boleh. Tapi jarang berlaku lah, sangat-sangat jarang. Bahkan kadang-kadang, bahkan sebagai ulama kata tak akan berlaku dah selain pada Nabi Isa. Bahkan kalau berlaku sekarang gitu, fitnah habis perempuan tu, tiba-tiba bergandung, tak berzina, tak berkahwin, betul bergandung kok mana. Orang faham kalau tak kahwin zina tu. Ni kahwin tidak, zina tidak, tiba-tiba bergandung. Melek. Tak melek dari sudut akal, harus kuasa Tuhan. Tapi itulah jadi fitnah ke dia pula. Sayyidina Maryam tu lain cerita lah. Tu dia panggil wali Allah Ta'ala. Dia bukan Nabi, dia wali Allah Ta'ala, pihak perempuan. Dalam kitab Asy-Syiah Al-Bijmi Al-Iqna' sebut Sayyidatina Maryam alaihissalam akan bernikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di syurga. Tu satu faktor sebagai ulama sebut. Kerana perbezaan yang tersebut, perbezaan antara cita-cita dan juga harap. Jadi bezalah. Jadi kalau dia tu harap, maknanya dia serta usaha. Kalau dia hanya cita-cita, mana angan-angan lah. Kalau bahasa kita at-tabanni, angan-angan, dia harap sesuatu benda yang dia tu tak nak dapat, dengan sebab dia tidak usaha. Yang tersebut berfirman Allah Ta'ala, tu surah Al-Baqarah 218, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Arti firman Allah Ta'ala, bahwasanya mereka yang beriman dan mereka yang berpindah daripada negeri kufur kepada negeri iman, dua orang tu, dan bersungguh-sungguh mereka itu orang yang beriman pada meninggalkan agama Allah Ta'ala. Bermula mereka itu, dia kata innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah, bersungguh-sungguh mereka itu pada meninggikan, meninggalkan pula dah. Bersungguh-sungguh mereka itu orang beriman pada meninggikan agama Allah. Meninggikan agama Allah ni dengan makna dia berperang dengan orang kafir. Pertamanya orang beriman, yang kedua orang yang berhijrah, yang ketiganya orang yang berperang dengan orang kafir menegakkan agama Allah. Bermula mereka itu semua ni, tiga-tiga ni harap akan rahmat Allah, dan Allah Ta'ala amat pengampun lagi amat kasih sayang. Apa yang dah sebut sini, mana tiga-tiga orang ni mendapat rahmat Allah Ta'ala kerana mereka usaha ke arah tu. Orang jihad, ada tak orang tu saya saja orang panggil, dia ni mujahidin? Tak ada. Dia panggil mujahidin orang yang berjihad sebab dia pergi jihad sungguh.
Dia ni alim je lah, tak belajar tak jadi. Dia alim ni pergi belajar, pergi luar negeri ke, pergi luar pada kampung dia ke, pergi mengaji balik alim. Baru orang panggil alim sebab ada usaha dah dan dia dapat hasil dia, iaitu jadi alim. Tak ada tiba-tiba duk rumah saya saja mengaji dah apa dah alim hari dia. Tak ada itu. Tu. Orang yang berhijrah daripada negeri kafir kepada negeri Islam, mendapat rahmat Allah Ta'ala, maknanya dia usaha untuk berpindah. Jadi kalau dia duduk di negeri kufar, negeri kafir tu, duduk saja, tak ada lah, tak jadi. Dia ada cerita lah berkenaan dengan perlunya orang Islam berpindah daripada negeri kafir kepada negeri beriman. Dia dalam kitab Munakahat ada cerita satu hukum berkenaan dengan seseorang yang duduk di negeri kafir. Seseorang yang duduk di negeri kafir suruh lah. Mana terpencil Islam, seluruh majoritinya kafir. Tu negeri kafir lah dia panggil. Jadi sekarang ni dia nak menikah. Boleh tak dia menikah? Sunat ke tidak menikah di negeri orang kafir? Betul tu. Maka ulama sebut kata tidak sunat bernikah, tidak digalakkan bernikah di negeri orang kafir walaupun dia ada syahwat dah sekalipun. Walaupun dia ni ada orang panggil fitnah syahwat sekalipun. Sebab apa? Sebab bila dia menikah di negeri kafir dan dia duduk di negeri kafir, bila dia beranak, takut anak dia tu terbawa-bawa dengan agama kafir. Tu dia ikut situ. Jadi tidak digalakkan bernikah di negeri kafir. Kafir sini maknanya seluruh negeri dia, majoriti 99% contohnya kafir belakang, 1% Islam. Jadi dia kena pindah dulu baru nikah sana, bukan nikah di negeri kafir. Jadi dia ada cerita lah berpindah daripada negeri kafir ke negeri Islam supaya dapat maslahahnya yang tersendiri. Kalau yang menikah tu dari sudut anak tidak terpengaruh dengan budaya-budaya orang kafir sehingga menyebabkan dia jadi kafir. Kalau kita Malaysia ni negara Islam lah, tu walaupun ada orang kafir pun, tapi negara Islam tapi orang Islam lagi banyak pada orang kafir tu. Jadi negeri Islam lah dia panggil. Jaga anak majoriti yang orang kafir, jaga. Bahkan negara kafir sekarang ni kafir pun banyak dah masuk Islam. Banyak dah tersebar Islam di Jepun lah, di Amerika lah, banyak masuk Islam. Di Rusia lah, macam-macam. Tu. Cuma Islam ni macam mana? Tu suku lah pula, asal masuk dulu. Tu. Kemudian kata mu'alif rahimahullahu ta'ala, dan mana dia? Kasih sayang. Dan bahawasanya faedah bagi harap itu gemar pada menuntut akan yang diharapnya seorang. Ni faedah dia. Apa faedah harap dia tu? Harap yang dengan mana? Kita mengharapkan sesuatu dalam keadaan berusaha. Apa faedah kita buat gitu? Supaya kita ada targhib, ada dorongan untuk mendapat apa yang kita nak. Kalau dorongan kita ialah supaya nak syurga, maka kita akan melakukan taat. Tidak buat maksiat. Kalau yang kita nak capai itu ialah contohnya buat haji umrah, maka kita akan buat satu benda yang boleh sampai ke haji umrah. Taat lah tu. Kalau kita ni mengharap tidak masuk neraka, maka kita pun akan mendorong diri kita sendiri ke arah tidak melakukan perkara-perkara maksiat. Gitu. Tu faedah pertama. Dan faedah bagi takut itu gemar pada lari daripada yang ditakuti itu. Kalau takut pula faedah dia apa? Faedah dia ialah kita takut. Gemar sini mana suka lari daripada maksiat. Yang ditakut tu maksiat lah. Suka lari daripada maksiat. Bagus tu. Hasil daripada takut. Suka lari daripada maksiat. Nampak macam suka juga, tapi suka mana suka lari, mana tidak buat lah. Hasil daripada takut, faedah daripada takut, tidak buat maksiat. Sama ada maksiat zahir ataupun batin. Tak buat maksiat ni makna seboleh-bolehnya lah. Kita ni manusia duk juga maksiat je. Tu lebay lah ke mana pun, paling-paling tidak dosa kecil adalah juga. Cuma kita berusaha sungguh-sungguh tidak buat maksiat. Kalau buat, taubat balik, habis cerita. Dan barang siapa harap ia seorang akan suatu, niscaya menuntut ia seorang akan suatu. Dia harap benda yang nak dapat, mesti dia akan usaha.
Dia nak dapat gaji 10,000, cara 10,000 kerja dia. Dia nak dapat syurga, cara syurga amalan dia. Dia nak elok neraka, cara amalan dia ialah mesti akan amalan yang menunjukkan dia elok daripada neraka. Cara tujuan dia nak dapat redha Allah, maka amalan dia mestilah mencapai cara macam mana nak dapat redha Allah Taala. Jadi harap sesuatu tu pasti dia akan menuntut ke situ, akan targhib, dorong ke situ. Dan barang siapa takut akan sesuatu, niscaya lari ia seorang daripada sesuatu tadi. Sesuatu inilah yang ditakuti tadi tu. Jadi takut murka Allah, maka dia akan lari pada murka Allah. Apakah yang menyebabkan kita lari pada murka Allah? Sekian, maka dia akan buat tu. Takut daripada dihumban dalam neraka Allah Ta'ala, maka apakah perkara-perkara yang boleh menyebabkan humban dalam neraka? Satu, maka dia elok. Gitu faedah takut. Dan sekurang-kurang pangkat takut itu, barang yang menyebabkan ia barang akan meninggalkan dosa. Itu sekurang-kurang takut. Apa dia? Iaitu menyebabkan kita tinggalkan dosa. Tu paling kurang. Paling kurang tu payah dah. Nak tinggal dosa. Mana kalau kita takut, sekurang-kurang pangkat takut, level takut ialah tinggal dosa. Sebab tu pada Mekah rahimahullahu ta'ala, dia tak sebut tinggal dosa, dia kata pantang dosa. Sebab tinggal dosa tu makna buat, lepas tu tinggal. Tu tinggal tu. Kalau pantang makna tak sentuh langsung. Macam kita kata pantang 100 hari makan nasi, makna dia tak sentuh nasi lah. Kalau tinggal makan nasi, boleh jadi makna aku makan nasi separuh, tinggal tu guru kepada tuan kita inilah Syekh Wan Ismail Al-Fatari. Dia kata bukannya tinggal maksiat, tapi pantang maksiat, pantang daripada melakukan maksiat, dengan makna tidak sentuh langsung. Itu yang dimaksudkan. Sebab dalam kitab usul fiqh dia sebut al-kaf 'anil maksiyah. Al-kaf bukannya at-tarku. At-tarku makna tinggal, al-kaf makna tahan sinilah pantang. Pantang daripada maksiat, bukannya tinggal daripada maksiat. Dalam kitab Arab tak sebut at-tarku 'anil maksiyah, tapi disebut al-kafu 'anil maksiyah, tahan diri daripada maksiat, makna pantang. Tu kata mu'allif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, tu paling kurang. Dan barang yang tiada menyebabkan akal yang demikian itu, mana tadi? Berpaling daripada dan sekurang-kurang pangkat takut meninggalkan dosa, dan akan berpaling daripada dunia. Satu, takut daripada melakukan dosa. Yang kedua, akan berpaling daripada dunia syahwat lah, yang menyebabkan dia terdorong daripada buat dosa. Dan barang yang tiada menyebabkan akal yang demikian itu, maka ia perkhabaran hati, bukannya takut. Dan barang yang tiada menyebabkan akal yang demikian itu, demikian mana? Demikian meninggalkan dosa dan berpaling daripada dunia. Kalaulah benda tu tidak menyebabkan kita takut pada tidak menyebabkan kita tinggal maksiat, tidak menyebabkan kita berpaling daripada dunia, berpaling daripada syahwat dunia, mementingkan keduniaan, maka ia yang barang tu ialah perkhabaran hati, bukannya takut. Itu dia panggil hadithun nafsi, benda terlintas hati. Kita mari benda tu, tapi tak menyebabkan kita takut nak buat maksiat, tidak menyebabkan kita tidak berpaling daripada dunia, maka tu dia panggil bukan takut, tu sekadar khabaran hati, lintasan hati. Kalau dalam bahasa Arab dia panggil hadithun nafsi. Hadithun nafsi ni asalnya monolog dalaman, cakapan diri. Ucapkanlah hati, tu hadithun nafsi asalnya. Mana benda yang kita lintas tu tidak menyebabkan kita takut pada Allah, tidak menyebabkan kita tinggalkan dunia yang bersyahwat itu, maka tu bukan panggil takut, tu sekadar perkhabaran hati, nak kamu hak tu je. Bukan nak takut. Terlintas benda tu bukan sebab nak takut, nak jadi takut, bukan sebab nak tinggal dunia, tak, sekadar lalu saja. Hak tu perkhabaran hati je, tu bukan takut. Jadi takut ni, nak tahu takut ke tidak, ialah pertamanya dia akan tinggal dosa, dan yang keduanya dia akan tinggal habuan dunia yang tidak beri faedah ke dia. Tu alamat takut sekurang-kurangnya. Bahkan bermula takut itu apabila sempurna ia takut, niscaya menyebabkan ia takut akan zuhud daripada dunia. Ni takut yang paling yang sempurna pula. Tadi sekurang-kurang takut, ni yang sempurna.
Sampai tahap kalau takut tu sempurna akan menyebabkan seseorang itu zuhud daripada dunia. Zuhud daripada dunia ni apa maksud dia? Zuhud daripada dunia ni maknanya di zahir dia dunia, hati dia tak ada dunia. Hak tu zuhud. Bukan zuhud ni pakai baju buruk, bukan. Imam Abu Hanifah dia pakai baju kemah, baju mahal. Lepas tu orang tanya dia, dah kamu ni kata zuhud kot, mana pakai baju kemah-kemah gini? Sedang dia kata aku zuhud ni ialah zahirnya harta dunia ada, tapi dalam hati tak ada harta dunia tu. Apa maksud dia? Iaitu kalau Allah Ta'ala nak ambil bila-bila masa, sila, tak ada apa. Kalau Allah Ta'ala nak tarik sampai jadi miskin berapa kerana, sila. Sebab apa? Sebab dia tak pegang dunia dalam hati. Tapi kalau pegang dunia dalam hati, orang curi 10,000 terasa dah, contoh. Ataupun hilang musibah 100,000 hilang, contoh dia berasa lain dah. Sebab apa? Sebab dia berpeganglah hati. Kalau dia tak pegang hati, jadi apalah, macam mana sekali berkaya tiba-tiba apa-apa kerana dia relax. Tu zuhud. Satu lagi dia panggil qanaah. Qanaah ni memada apa yang ada. Tidak cari lebih, tidak kurang. Tidak lebih, tidak kurang. Qanaah, tegur-tegur. Memadai apa yang ada. Kalau ada kereta dah, selesai kereta, sudah. Tak payah cari hal lain, tak ada keperluan. Kalau ada keperluan, silalah. Tak ada keperluan, tak payah cari lain. Tu qanaah. Maka sebab itu dia kata, maka sekarang menyebutlah hamba akan zuhud, dan maknanya makna zuhud. Tengok cara ulama dia susun bab. Dulu dia susun bab taubat. Lepas tu dia kata taubat ni hasil daripada takut, maka dia sebut bab takut. Takut ni sempurna, takut itu akan terjadi hasilnya menyebabkan dia tu zuhud, maka dibincang zuhud pula. Jadi ulama atur bab-bab dalam kitab dia ni bukan saja-saja, dia ada cara dia. Macam dalam kitab fiqh lah, dalam kitab fiqh bab siwak, contoh dalam bab taharah, bab siwak. Siwak ni ya itulah gigi lah, apa, cuci gigi. Jadi siwak ni diletakkan sebelum bab wuduk dan selepas bab basuh najis. Sebab apa? Sebab dia kata siwak ini ialah alat untuk basuh najis. Maka macam mana nak basuh najis kalau tak ada alat? Maka selepas dibahaskan basuh najis, maka dibahaskan alat untuk menghilangkan kekotoran, iaitu antaranya siwak. Tu. Selepas daripada siwak dia bahas bab wuduk. Sebab apa? Sebabnya siwak itu sunatnya sebelum wuduk. Maka selepas itu baru dibahas bab wuduk. Jadi dia ada aturan dia tersendiri. Begitu juga ulama mereka dia susun ibadat, muamalat, mudakahat, jinayat. Kenapa? Sebab ibadat berkaitan dengan ketuhanan. Ketuhanan itu penting daripada bab manusia. Lepas tu barulah bab manusia, muamalat, mudakahat, jinayat. Kenapa muamalat dulu? Kerana muamalat lebih banyak dilakukan oleh manusia berbanding mudakahat. Sebab banyak orang yang tak kahwin, tapi orang yang tak kahwin dengan orang yang kahwin mesti ada muamalah, mesti ada jual beli. Maka diutamakan muamalah daripada mudakahat. Lepas mudakahat, jinayat lah yang terakhir, sebab dia lah yang terakhirnya. Dalam bab jinayat, bab akhir sekali ada babul itqi, bab pemerdekaan hamba. Sebab apa dia letak akhir? Supaya orang belajar kitab mereka, babul itqi, akhirnya ni akan mudah-mudahan supaya dia merdeka daripada neraka Allah Ta'ala. Jadi dia ada sebab. Sama juga dalam kitab tauhid, wujud kidam baqa. Sebab apa gitu? Ada sebab dia. Ada setengah ulama dia start sifat ma'ani dengan kudrat. Ada setengah ulama dia start sifat ma'ani dengan hayat. Beza. Sebab apa begitu? Sebab dia kata kudrat dulu first sifat ma'ani, sebab sebelumnya dibahaskan sifat wahdaniyah pada perbuatan. Jadi apakah sifat yang berkaitan dengan perbuatan? Kudrat. Ada ulama yang start sifat ma'ani dengan hayat. Sebab apa hayat? Sebab kalau tidak sambil hayat, tak ada sifat ma'ani lain. Maka kita start mula hayat dulu. Tu.
Sama jugalah kita tasawuf ada cara bab dia. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.